Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, kita dah jumpa dah pada hari Sabtu ni. Kita nak ceritakan dengan korang tentang apa? Tentang satu lagi kes yang agak viral sebenarnya. Bukan agak viral, memang viral lah. Pada tahun tersebut, surat khabar semua cover, radio, berita, segala TV lah yang cover pasal kes ini. Alright, saya rasa ramai yang pernah dengar tentang kes Rambo Bentong. Okay, so hari ini kita nak recap balik, kita nak cerita mungkin yang tak tahu adik-adik kita tu kan, pasal kes ni ada mungkin yang belum lahir dan sebagainya. Korang boleh dengar sampai habis, alright? Okay, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Satu lagi disclaimer saya nak letak, video ini sekadar untuk recap kes-kes yang kita dapat kaji melalui fakta sumber daripada internet dan sebagainya. Tiada kaitan dengan provokasi ataupun sebagainya. Kita tak ajar apa-apa yang buruk. So kalau kata anak-anak yang bawah 13 tahun nak tengok tu, pastikan ada orang yang dewasa lah ada dengan awak. Alright, so jom kita layan video sekarang. Kita layan intro dulu. Let's roll it. Okay, kita nak cerita pasal Rambo Bentong. Bila kita cakap pasal ungkapan Rambo, kita bila cakap pasal Rambo ni, hubung kait dia apa? Orang duduk dalam hutan lah, survival lah, duduk sorang-sorang dan sebagainya lah. So kenapa Rambo Bentong? Okay, kita pergi dulu dengan biodata suspek. Okay, Rambo Bentong ni merupakan gelaran kepada dia, tapi nama sebenarnya adalah Rabidin Satir yang berusia 42 tahun ketika kes ini berlaku pada tahun 2012. Dia ni berasal daripada Sabah dan tinggal di Bentong, Pahang. Tak bekerja dan difahamkan tempat tinggal dia adalah di dalam hutan. Dia ni dikenali sebagai Rambo Bentong kerana dia ni suka tinggal di dalam hutan bersendirian dan selalu menggunakan pisau Rambo sebagai alat untuk meneruskan kehidupan dan alat untuk pertahankan diri dia. So itulah dia sikit sebanyak tentang Rambo Bentong ni. Tak ada banyak sangat pun. Itu biodata yang kita perlu tahulah. Benda banyak tapi yang itu je perlu tahu. Okay, jom kita pergi ke kes ataupun kronologi kejadian berlakunya kes ini. Okay guys, kejadian malang ini bertarikh pada 3 November 2012, kira-kira jam 3.50 pagi. Difahamkan Rabidin telah pun memecah masuk sebuah rumah di alamat JH2 Perumahan Jabatan Perhutanan Jalan Tras Bentong, Pahang. Rumah itu difahamkan didiami oleh sepasang suami isteri dan ketika itu dikatakan juga yang mereka berdua ni sedang tidur di ruang tamu. Ketika sedang nyenyak tidur dan sebagainya, mereka terasa seperti rumah mereka ni dimasuki oleh seseorang dan suami isteri ni tersentak ataupun tersedar akan kehadiran Rabidin dan tak dan lah nak buat apa-apa kan. Of course, baru bangun tidur terperanjat kan, tak sempat nak buat apa-apa. Rabidin ni datang dan terus menyerang si suami iaitu Khairul Azri yang berusia 31 tahun. Difahamkan ketika itu guys, Rabidin bertindak memukul Khairul Azri menggunakan senapang buatannya sendiri sehingga lelaki itu difahamkan dalam keadaan separuh mati. Dia dah pukul lah. Alright. Dan isteri kepada Khairul ketika itu, ketika pergulutan berlaku, dia cuba membantu tetapi dia diugut akan dipukul oleh Rabidin seperti mana yang dibuat kepada suami dia lah. Dan Rabidin bertindak untuk menutup muka isteri Khairul menggunakan pakaian yang berada di sekitar situ. Difahamkan juga Rabidin menakut-nakutkan isteri si Khairul ni dengan mengatakan bahawa dia tidak datang berseorangan. Ramai lagi rakan dia dekat luar rumah, tapi hakikatnya memang dia datang seorang sahaja. Dia macam nak psycho lah si isteri ni supaya jangan buat apa-apa. Kalau tidak member aku masuk lagi nanya kau. Contohnya macam itulah. Alright. So lepas dia dah pukul sang suami, dia dah ugut isteri, of course lah isteri dia tak berani nak buat apa-apa. Rabidin bertindak menggeledah rumah Khairul dan ketika dia tengah geledah tu, dia tanya kepada sang isteri ni je lah, suami kau ada senjata api tak? Dia tanya macam tu. So isteri Khairul ni jawablah, tak ada. Dengan jawapan tu, Rabidin ni tiba-tiba jadi marah dan dia terus pergi mengasari sang isteri. Difahamkan juga guys, apa yang kita jumpa, dia bertindak merogol isteri Khairul walaupun ketika itu keadaan isterinya yang sedang hamil. Alright.
So selepas itu dia sambung geledah rumah tu, and sekali lagi dia minta kunci kereta untuk cari senjata api dekat dalam kereta yang berada di depan rumah mereka. Dan dalam pada masa yang sama, waktu tu dia cari kunci kereta, dia tak jumpa. Dia pergi tanya sekali lagi dekat isteri dia, ada tak senjata api kat sini? Tapi isteri dia tetap jawab jawapan yang sama, tak ada. And Rabidin ni hilang pertimbangan, dia mula berang dengan jawapan isteri Khairul yang sama. Ketika ini guys, dia bertindak merogol isteri Khairul untuk kali keduanya. Alright, so lepas itu Rabidin mengambil beberapa barangan di rumah dan terus melarikan diri. So selepas isteri Khairul ni nampak Rabidin ni dah lari, dah jauh daripada kawasan rumah, isteri Khairul ni terus bergegas menaiki kereta yang diselongkar oleh Rabidin tadi ke Hospital Bentong bagi meminta bantuan untuk suaminya yang sedang cedera parah di rumah. Unit kecemasan Hospital Bentong dengan segera bergerak ke rumah Khairul untuk mengambilnya dan membawanya ke hospital. Dan sewaktu isteri Khairul dalam perjalanan pulang ke rumah, dia terserempak dengan polis yang sedang melakukan rondaan dan terus meminta bantuan daripada mereka. Dan ketika dalam perjalanan ke rumah Khairul, pihak polis menghubungi ibu pejabat polis Bentong bagi mendapatkan bantuan selanjutnya. So of course lah, bila dah sampai, polis buat kerja itu ini, kertas siasatan terus dibuka guys. So setelah tibanya anggota polis di rumah Khairul Hazri pada pagi tersebut, siasatan terus dijalankan guys. Difahamkan selepas ambulans membawa Khairul Hazri ke hospital, beliau disahkan meninggal dunia pada keesokan harinya akibat kecederaan parah pada bahagian kepala kerana dipukul oleh objek yang tumpul. Siasatan yang sangat terperinci terus dijalankan oleh pihak berkuasa dan mungkinlah kan dia nak kata nak dapatkan keadilan kan, mungkin Tuhan tu tunjuk dan sebagainya. Ada satu tarikh yang keramat ni di mana segalanya terbongkar, which is pada 14 November tahun 2012. So senang cerita guys, 14 November 2012, lebih kurang 11 hari lah siasatan ni membuahkan hasil, di mana ketika itu seorang anggota polis yang bernama Korporal Suhaimi bersama dengan anggotanya yang lain sedang dalam perjalanan pergi ke sebuah rumah di taman yang berdekatan dengan perumahan Khairul ni tadi. And waktu tu dia terlihat ada satu keberadaan seorang lelaki yang sangat mencurigakan, seolah-olah sedang memerhati ke arah kawasan rumah itu menggunakan teropong dari atas bukit. So of course lah kan, polis ni mata dia tajam kan. So bila Korporal Suhaimi ni nampak dia ni apa hal pula duduk atas bukit siap teropong dan sebagainya kan, memang sangat mencurigakan lah. So waktu tu si Korporal Suhaimi ni tak fikir banyak, dia pun bertindak pergi ke kawasan bukit yang dia nampak lelaki tu tadi tu bersama dengan anggota dia lagi seorang tu. Alright, so diorang pun jalan masuk dan sebagainya. Sampai je masuk ke kawasan bukit tu guys, difahamkan Korporal Suhaimi terus diserang oleh lelaki yang dia nampak tadi tu, yang mencurigakan tu lah. So waktu tu of course lah pihak polis lah kan, dia of course ada skill how to prepare dalam situasi macam ni lah. So pergelutan pun berlaku, ada dua anggota dekat situ kan. So tu versus 1 lah, 2 versus 1 lah waktu tu kan. Ketika bergelut dan sebagainya, difahamkan guys, lelaki itu mengeluarkan sebilah pisau Rambo dan menghayunkan ke arah Korporal Suhaimi dan menyebabkan leher Korporal Suhaimi terkelar dan cedera parah. Dan pada waktu itu guys, rakannya yang ada bersama dengan dia waktu itu cuba membantu dan berjaya menangkap lelaki tersebut dan akhirnya dibawa ke balai polis. So selepas je dia dibawa ke balai polis, polis menjalankan siasatan dan sebagainya. So selepas soal siasat berlaku di antara polis dan juga lelaki tersebut, polis terus menyerbu ke markas lelaki tersebut yang berada di tengah-tengah hutan. Dan hasil daripada serbuan tersebut, polis juga merampas beberapa barangan dan senjata api buatan sendiri yang ada bersama dengan lelaki itu. Dan ketika di balai polis, identiti itu disahkan sebagai Rabidin
Rabidin Satir, iaitu suspek utama kes pembunuhan Hairul Hazri dan rogol isterinya. Keputusan DNA yang diperoleh daripada kain milik isteri Hairul di lokasi kejadian adalah sepadan dengan Rabidin yang menjadi bukti kukuh untuk mendakwa Rabidin di mahkamah. And berdasarkan siasatan pihak polis, Rabidin juga merupakan suspek kes rogol dan bunuh remaja perempuan China Aini Kok Yin Cheng berusia 17 tahun pada tahun 2009 berdasarkan DNA yang dijumpai pada tubuh mangsa dan sarung tangan di bilik mangsa. Itu kes lain lah. So maksudnya Rabidin ni ada kes yang lampau yang lebih kurang sama, rogol dan bunuh. So selepas soal siasat, bukti dah dapat apa semua, jom kita pergi ke perbicaraan mahkamah. Alright, ini this is the best part lah yang kita nak dengar kan, pasal apa justifies yang diorang dapat melalui kes ni. Okay, dalam perbicaraan kes pembunuhan Hairul Hazri dan rogol isterinya, Rabidin didapati bersalah berdasarkan keputusan DNA dari pihak forensik. Rabidin juga didakwa dalam kes rogol dan bunuh Aini Kok Yin. Namun dalam pembelaannya, Rabidin ni ada menyatakan yang dia tidak langsung mengenali mangsa, tetapi dia tidak dapat menjelaskan mengenai barang-barang yang dirampas bersamanya kerana barang itu difahamkan, dikatakan, ni Rabidin yang cakap lah, barang-barang yang diorang jumpa dekat rumah dia tu bukan dia yang curi, tapi pihak polis yang letak untuk anaya dia lah, macam tu lah lebih kurang kan. So dia orang nak kata, dia ni kena fame lah, dia kena fitnah lah macam tu. And waktu tu of course lah kita banyak bukti lah kan. Dengan segala bukti yang polis dah dapat, yang siasatan telah pun dijalankan, mahkamah menolak bulat-bulat kenyataan Rabidin dan berjaya mengaitkannya dengan kes pembunuhan Hairul Hazri dan tuduhan merogol isterinya serta kes Annie tadi tu. Tapi guys, apa yang kat sini buatkan mahkamah keliru pada waktu itu, kes rogol Annie ni dia ada here and there punya problem lah. Telah difahamkan juga kes Annie ni telah digugurkan pertuduhan rogol ke atas mangsa disebabkan pihak mahkamah mendapati terdapat keraguan sama ada Annie dirogol sebelum ataupun selepas dibunuh. So tak boleh nak pastikan diorang drop the case, macam itulah. Rabidin juga didapati bersalah kerana terlibat dalam beberapa lagi kes rogol dan seks luar tabi'i dan 2 kali dijatuhkan hukuman gantung sampai mati atas pertuduhan membunuh Hairul Hazri dan Aini Kok Yin serta hukuman penjara selama 133 tahun dan 50 sebatan. So guys, memang tragis kes ini, and kita pun dah tahu ada hukuman yang setimpal kepada pelaku which is suspect. Rainbow Bentong jolokannya, and mungkin kita tak tahu apa yang dia fikir, apa motif dia dan sebagainya, and kita ambil benda ni sebagai iktibar lah guys. Alright, kita jumpa di video akan datang. Itu saja untuk hari ini. I see you when I see you guys. Assalamualaikum. Bye.